Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So kita jumpa lagi hari ini dalam sesi sembang santai bersama Asia. Okey. So kita nak sembang-sembang hari ini berkenaan dengan berkenaan dengan di mana pencapaian matlamat kewangan kita. Okey, matlamat kewangan kita. Sudah hujung tahun ni kan? Dah hujung tahun. So biasanya hujung tahun ni kita nak mula buat azam barulah, nak buat azam baru. Tapi kita kena tengoklah balik apa azam kita yang sebelum ni, di mana pencapaiannya, di mana pencapaian. Salah satu azam mungkin dia banyaklah kan, dalam banyak-banyak skop, kata kesihatan, kewangan, mungkin dari segi perhubungan keluarga, kan. So salah satunya yang antara yang perlu kita fokus adalah untuk matlamat kewangan lah. Untuk matlamat kewangan, apa yang kita nak buat dengan kewangan kita, apa kita nak jadikan kewangan kita untuk jadikan lebih baik lah sepatutnya kan. So takkanlah kita nak jadikan apa-apa pun, kalau azam kita mesti nak jadi baik. Contoh kalau kata berat badan lebih, mungkin kita akan nak mengurangkan berat badan lah. Tak adalah orang yang kalau dia berat badan lebih, dia nak jadikan berat badan makin bertambah. Contoh macam tu lah. So apa-apa pun kita nak berazam ke arah yang lebih baik, kan. So untuk matlamat kewangan pun mesti semua orang ada matlamat, ada impian nak adakan kewangan yang lebih baik lah. Kita nak uruskan lah, of course kita nak uruskan kewangan kita untuk jadi lebih baik. So macam mana kita nak tengok pencapaian ni? Okey. So pencapaian ni kita boleh ukur lah. Kita boleh ukur kepada tiga orang kata tiga fasa lah, tiga fasa. So untuk pencapaian jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Jangka masa panjang. Okey. So jangka masa pendek ni apa? Jangka masa pendek ni lah yang paling penting lah, yang paling penting. Sebab kita tak nak lagi bercerita pasal dana persaraan ke yang 20 tahun lagi semua. So kita yang paling penting adalah yang paling penting, yang paling basic, yang semua orang kena ada lah. Semua orang kena ada. Sebenarnya yang dana yang untuk long term tu pun kena ada. Cumanya yang paling kritikal lah buat masa sekarang adalah yang first layer, iaitu dana untuk jangka masa pendek, itu dana kecemasan. Tapi sadly lah, sedihnya, kalau kata nak menceritakan keadaan rakyat Malaysia sekarang, 75% lah dia ada laporan daripada Bank Negara, bukan laporan kata Asia yang buat je, bukan siapa-siapa yang create, tak, tapi laporan Bank Negara yang menyebutkan bahawa ada kajian yang membuat kajian dan melaporkan bahawa 75% daripada rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1,000. So apatah lagi kata nak ada 3 bulan pendapatan yang pertama sebagai layer pertama untuk dana kecemasan. Layer pertama, dana kecemasan ni ada 3 layer pula. So kita baru bercerita pasal pencapaian matlamat kewangan kita, sama ada kita dah capai atau tidak layer pertama untuk dana kecemasan. Tak masuk lagi layer kedua, layer ketiga. So layer pertama ni, kalau contoh orang gaji 1,000, maknanya at least dia kena ada simpanan 3,000 untuk capai definasi. Okey, definasi maknanya dari segi keselamatan kewangan kita. So kalau orang tanyalah, kenapa sibuk-sibuk pasal dana kecemasan ni, untuk apa kan? So ada duit pakai je lah. Mungkin ada yang berpandangan macam tu. Tapi so kita kena lebih pandang ke depan lah, lebih pandang ke depan. Sebab kita tak tahu dalam hidup kita ni apa yang bakal berlaku. Apa yang bakal berlaku kan? So contoh kan, seminit lagi pun saya tak tahu apa yang bakal berlaku. Mungkin tiba-tiba je kata contoh live saya ni terputus, contoh sebab tak ada elektrik ke apa, contoh kan. So kita tak tahu. Jadi kita kena bersedia lah, kena bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Okey. So maknanya itulah gunanya dana kecemasan. Contoh tiba-tiba je, contohlah untuk dana kecemasan ni kan, contoh tiba-tiba je kata na'udzubillah min zalik lah kan, kita tak nak lah tiba-tiba saja kata contoh pencari nafkah keluarga, tak kisahlah suami ke isteri ke, tak boleh bekerja. Ada sebarang keadaan lah, sebarang alasan lah. Contoh diberhentikan kerja ke, ataupun mungkin tak sihat ke kan. So tak boleh nak mencari nafkah,
So dah hilang pendapatan keluarga. Kalau contoh kata keluarga tersebut di nafkahnya, pendapatannya adalah daripada seorang sahaja pencari nafkah. So kalau contoh macam tu, maknanya terus kita tak ada pendapatan untuk nak teruskan hidup. Tapi kita kena teruskan hidup. Contoh kalau kata contoh yang duduk rumah sewa, masih still kena bayar rumah sewa. Kalau tak bayar rumah sewa, boleh dihalau. So macam mana kita nak duduk? Contoh macam itulah. Banyak keadaan sekarang kan yang terpaksa keluar daripada rumah sewa sebab tak boleh nak membayar sewa rumah. Sebab salah satunya kita tak bersedialah dari segi dana kecemasan untuk menghadapi keadaan tersebut. Itu salah satu daripada keperluan kita untuk sebab kita perlu adakan dana kecemasan. Itu memang untuk yang kata contoh yang kata 3 bulan pendapatan tu memang sangat perlulah untuk yang contoh tadilah tak boleh bekerja, nak kena bayar at least sewa rumah. So kalau contoh kita ada 3 bulan pendapatan, kita masih boleh survive lah. Untuk layer pertama tadi kan, layer pertama untuk dana kecemasan. So tuan-puan boleh relate balik lah sama ada kita dah ada atau tidak dana kecemasan ni. Layer yang pertama tadi 3 bulan pendapatan, contoh kata yang gaji 3,000, contoh gaji 3,000, at least kena ada 9,000. Maknanya apa-apa hal berlaku, tuan-puan masih boleh survive, masih boleh hidup, boleh meneruskan kehidupan seperti biasa untuk 3 bulan. Tapi saya percaya contoh kata kita ada 3 bulan pendapatan, yang masa-masa tu kita tak boleh bekerja, tak ada pendapatan, tapi dengan 3 bulan pendapatan yang kita ada, contoh kata sebelum ni kita gaji 3,000 dan kita ada simpanan 9,000 lah untuk dana kecemasan yang layer pertama tadi kan. So bila kita ada 9,000 tadi, saya percaya bila dalam keadaan kecemasan macam tu, sebab kita tahu kita tak ada duit ni, kita tak ada pendapatan untuk nak gantikan yang kita guna ni, kita akan confirm kita akan lebih berjimat, berhemah masa berbelanja. Kan? So memang akan of course. Jadi mungkin yang 3 bulan pendapatan tadi yang kita biasa guna untuk 3 bulan perbelanjaan bulanan, mungkin akan boleh guna sampai 4 bulan. Mungkin boleh guna sampai 3 bulan setengah, 4 bulan setengah kan. So kita dah mula aware lah sebenarnya. Sebab kita tak ada pendapatan, kita tahu bila keadaan mendesak memang kita akan lebih berjimat lah. So itu pentingnya kita ada dana kecemasan. So kita kena tengoklah sama ada atau tidak dana kecemasan ni. So, memang saya selalu cerita pasal dana kecemasan. Sebab apa? Sebab tadi saya dah sebut kan, 75% daripada rakyat Malaysia ada laporan mengatakan bahawa 75% daripada rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1,000. Itu kenyataan lah yang kita kena evaluate balik. Sama ada kita betul atau tidak, kita ni berada di landasan yang mana. Berada di landasan yang mana, sama ada landasan yang betul ataupun landasan yang salah, yang bengkak-bengkok. So tadi untuk layer pertama dana kecemasan 3 bulan pertama. Untuk jangka masa pendek untuk jangka masa pendek baru tak masuk lagi jangka masa sederhana, jangka masa panjang. So panjanglah mungkin ceritanya, tak mungkin saya akan ringkaskan kepada yang untuk hari ini tahap pertama, iaitu untuk dana kecemasan untuk layer jangka masa pendek sahajalah. So kita nak relate balik, kita evaluate balik sama ada kita ni di mana untuk kita adakan matlamat kewangan kita untuk jangka masa pendek. Okey. So layer yang pertama tadi untuk dana kecemasan 3 bulan pendapatan. Jadi sebab saya sebut 3 layer kan, kita ada 3 layer. Ini bacalah mana-mana buku kewangan pun memang menyebutkan macam itulah lebih kurangnya. Contoh buku daripada mentor kewangan saya, Misi Bebas Hutang, daripada Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i, buku-buku kewangan daripada Rich Dad Poor Dad ni, Robert Kiyosaki, daripada Puan Hajah Rohani ni, Bijak Mengurus Wang, daripada Tuan Azizi Ali. So kita kena banyak membaca sedikit lah, Jadi saya berkongsi pun melalui pembacaan saya daripada buku-buku. So tadi kita dah bercerita pasal layer pertama untuk dana kecemasan, layer pertama iaitu 3 bulan pendapatan. Layer yang kedua iaitu 3 bulan lagi pendapatan. 3 bulan lagi pendapatan. Untuk apa? Sebenarnya banyaklah kita perlukan untuk 3 bulan pendapatan yang kedua ni, mencukupkan kepada 6 bulan pendapatan kita. So at least contoh kata kita tak bekerja dalam masa 6 bulan pun kita masih boleh hidup lagi.
Itulah pentingnya. Tapi mungkin yang dana kecemasan untuk jangka masa pendek ni, yang untuk kita gunakan bila ada kecemasan pada jangka masa pendek ni, mungkin kita boleh gunakan juga untuk contoh kata tiba-tiba saja kereta breakdown kan, dan kita tak ada contoh simpanan lain untuk nak pergi kereta. Bukan semua keadaan kita boleh guna insurans kan. Okay, so kita boleh gunakan tu lah, gunakan tu. Ataupun contoh kata kita memang tak ada memang tak mampu lagi untuk ambil medical card. So bila ada kecemasan, perlu masuk hospital untuk nak gunakan duit untuk nak kata sebarang contohlah pembedahan ke apa ke, daripada dana-dana kecemasan macam ni lah. Mungkin yang sedikit lah, maknanya contoh yang macam masuk untuk sedikit pembedahan yang kecil-kecil, mungkin kata contoh 2-3 ribu ke saja dia punya kos, boleh guna kat sini lah. Mungkin kalau banyak lagi tu memang terpaksa lah, jadi kita kena ikhtiar cara lain lah. Tapi at least untuk yang layer pertama ni, kita dah boleh untuk nak membantu, untuk kata contoh nak kemasukan, contoh tak boleh masuk dekat hospital kerajaan, ada sebarang masalah lah, tak boleh, so kena masuk hospital swasta, mungkin nak kena buat bayar deposit dulu contoh. So kita boleh gunakan lah dari segi dana kecemasan macam ni lah. Okay. So layer yang kedua iaitu 3 bulan pendapatan yang kedua, dan seterusnya adalah layer ketiga, layer keempat pula, layer ketiga untuk dana kecemasan. So tuan-puan boleh relate balik, sama ada atau tidak kita dekat di mana untuk dana kecemasan layer pertama, layer kedua ataupun layer ketiga kita dah ada. So kalau dah ada layer ketiga, dah menuju nak habis kepada layer ketiga, Alhamdulillah. Alhamdulillah, maknanya kita dah ada di landasan yang betul dan terusnya boleh nak mula menyimpan untuk matlamat-matlamat kewangan yang lain. Okay. So yang ketiga adalah cukupkan lagi 6 bulan pendapatan untuk mencukupkan layer 3 layer ni kepada 1 tahun pendapatan. 1 tahun pendapatan. So maknanya apa-apa hal berlaku pun 1 tahun kita masih boleh meneruskan hidup seperti biasa. Jadi tapi bila kita dah survive macam tu dalam 1 tahun, mesti of course kita akan mencarilah peluang dan jalan untuk kita nak generate income supaya kita masih boleh hidup lagi selepas 1 tahun tu lah. Kan, of course macam tu, kita akan lebih alert untuk nak mencari duit-duit tambahan, apa-apa lubang, macam contoh kata pergilah berniaga ke apa cara ke kan, so kita kena usaha. Okay, so cukupkan sampai 3 layer tadi, 3 bulan pendapatan yang pertama, lepas tu 3 bulan pendapatan yang kedua mencukupkan kepada 6 bulan pendapatan untuk dana kecemasan, dan seterusnya lagi 6 bulan pendapatan untuk mencukupkan 3 layer untuk dana kecemasan 1 tahun pendapatan. Okey. So kalau orang yang dah bekerja bertahun-tahun, masih tak ada orang kata layer-layer ni, masih contoh kata layer pertama pun tak ada lagi. So mungkin layer pertama pun tak ada, tapi mungkin ada orang yang layer kedua dah masuk, cumanya bila simpan je mesti terus duit tu orang kata lesap di tangan sendirilah. Tak ada siapa pun orang lain yang curi, kita yang curi sendiri. Sebabnya kita kata ada keperluan lain sebenarnya, yang bila kita contoh mendalami sedikit lagi ilmu kewangan, sebenarnya mungkin itu hanyalah kehendak lah, bukan kata keperluan. Tapi kita yang tak boleh nak differentiate antara keperluan dengan kehendak. Jadi kita ikut sahaja sampai kita tak ada, walaupun dana kecemasan. Okay. So benda-benda ni banyaklah diceritakan dalam buku-buku lah, nak membezakan antara kehendak dengan keperluan lah. So yang penting kita ada sebelum kita boleh adakan layer dana kecemasan ni. Layer dana kecemasan ni, kita sepatutnya hanya memenuhkan semua kita punya keperluan lah. Sebabnya kenapa kita nak memenuhkan kehendak kita yang orang kata dari segi keperluannya tidaklah orang kata antara hidup atau mati. Itu sebenarnya dia antara hidup atau mati lah sebenarnya keperluan ni. Kalau contoh kita tak makan nasi, kita mati. Tapi nasi apa yang kita perlu makan yang untuk jadikan dia sebagai kehendak. So itu adalah untuk membezakan antara kehendak dengan keperluan. Kalau contoh kita makan nasi beras basmati, itu lebih kepada kehendak lah, bukan sekadar keperluan. Jadi kita kena pasti sama ada apa yang kita buat tu adalah kehendak ataupun keperluan. Sebab kehendak ni yang akan banyak memakan kita punya pendapatan, yang akan menghabiskan pendapatan kita sampai kita tak boleh menyimpan.
contoh kehendak kan, contoh kehendak. Kita wajib pakai baju menutup aurat kan. Kena pakai baju untuk menutup aurat lah, menutup aurat. So baju apa yang kita pakai untuk menutup aurat tu tak kisahlah, asalkan menutup aurat. Tapi kalau kita contoh memilih untuk beli baju yang branded, yang mahal-mahal sampai habiskan kita punya orang kata tak boleh nak menyimpan setiap bulan, itu kita dah memenuhkan kehendak kita sampai kita tak boleh ada simpanan, sampai kita tak boleh ada simpanan. So kita kena tengok balik lah di mana pencapaian matlamat kewangan kita. Kena tengok balik capaian matlamat kewangan kita. So contoh kata tadi yang saya baru bercerita berkenaan dengan, esok nanti insyaAllah saya akan bercerita berkenaan dengan matlamat kewangan yang lain lah, matlamat kewangan untuk jangka masa sederhana. Hari ini kita bercerita pasal matlamat jangka masa pendek. Jangka masa pendek iaitu kena cukupkan dana kecemasan kita. Tapi saya percaya dana kecemasan pun sangat ramai orang yang tak ada lah. Sebab tu boleh keluar laporan mengatakan, laporan Bank Negara yang mengatakan bahawa 75% daripada rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1,000. So maknanya contoh kata tiba-tiba je tak ada pendapatan, mana tak boleh survive lah walaupun 1 bulan. So kalau orang yang gaji 1,000, dia boleh survive, tak boleh survive walaupun 1 bulan. Sebabnya dia tak ada simpanan walaupun 1,000. So sangat sedih lah. So saya lebih terpanggil lah untuk bercerita supaya orang semua ada orang kata mindset untuk nak jaga kewangan kita. Tak ada siapa yang akan menjaga kewangan kita kecuali kita. Tak akan ada. So kita sendiri yang kena ada mindset, aku kena jaga, aku kena urus kewangan aku. Aku kena urus kewangan aku. Siapa-siapa pun, contoh kata siapa-siapa pun kena urus kewangan dia. Contoh, kalau suami dengan isteri, maknanya tengok siapa yang lagi elok dari segi pengurusan kewangan, masa orang tu kita bagi kuasa supaya dia menguruskan kewangan dengan lebih baik, dan maknanya orang tu akan bagi duit kepada orang yang kira macam anak buah dia ni. Contoh kalau kata suami yang urus, isteri kena patuhlah bila suami bagi duit, okay, you boleh belanja untuk orang dapur ni 500 satu bulan. So kita kena patuhlah. So kita kena patuh maknanya. Sebabnya kita dah berjanji untuk nak uruskan kewangan kita dengan lebih baik. Dia memang macam tu lah. Sebab kita kata yang ultimate-nya, memang ultimate-nya kehendak kita ni unlimited. Kita memang nak lah kan bila kita tengok orang tu pakai kereta, contoh lah kan, kan kereta kita baru kan X70, cantik lah X70, tapi kita ni kalau gaji dengan gaji kita layak pakai kereta Azia contohnya. So memang kehendak kita unlimited. Kita memang nak benda-benda yang cantik, benda-benda yang mahal kan. Sebab contoh kan Nabi kata kan, Nabi ada cakap kalau manusia ni diberi 1 gunung emas, dia nak lagi 1 gunung emas. So memang maknanya kehendak kita ni unlimited. Jadinya dengan pendapatan kita yang limited, memang kita kena urus kewangan kita dengan lebih baik, dengan lebih orang kata jimat lah, yang dengan lebih jimat. Kecuali lah kita memang dilahirkan dalam dulang emas, anak hartawan, anak jutawan, so mungkin itu tak ada masalah lah. So tak payah fikirlah nak urus kewangan kan. Tapi saya percaya ramai orang kita ni rakyat marahan yang tidak ada lah, tidak berada dalam golongan tersebut. Jadi kita kena ukur baju di badan sendiri lah, baju di badan sendiri. So kalau sebenarnya kalau ukur baju badan sendiri, maknanya kita kena ikut fit kan. Tapi sebenarnya kalau ikut kewangan, kita sebenarnya kena hidup di bawah kemampuan. Barulah kita boleh menyimpan. Baru kita boleh menyimpan. Sebab tadi contoh kata kita nak ada simpanan ni, contoh dana kecemasan tadi, dengan adanya kita berbelanja di bawah kemampuan, barulah kita boleh menyimpan. Sebab kalau kita ikut contoh, aku gaji 3,000, aku nak belanja 3,000, memang kita tak akan ada simpanan lah. Sebab tu tadi yang 75% rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun 1,000. Sebabnya kita ukur baju di badan sendiri. Kan ada perumpamaan macam tu. Tapi maknanya sebenarnya dari segi kewangan kita kena ukur baju kurang daripada badan sendirilah. Bukanlah maknanya kita tak tutup aurat, tapi contoh kata kita ada gaji 3,000, kita kena belanja at least contohnya yang paling baik, contohnya paling baik lah, kita kena simpan 10% paling baik. Kalau lagi lebih baik sampai 50%, tapi itu jihad kita sendirilah. 10%, mulakan daripada 10%. Contoh gaji 3,000, simpanlah 300 satu bulan. Maknanya kita kena berbelanja, kita kena hidup sebagaimana gaji kita bergaji 2,700. Itu maknanya kita nak menyimpan sebab kita ada matlamat. Untuk apa kita punya matlamat tu? Contoh tadilah, untuk jangka masa pendek kita kena ada dana kecemasan.
Sebab contoh kita pakai perumpamaan lah, perumpamaan. Tak ada kita kena sediakan payung sebelum hujan kan. So tak boleh lah nak sediakan payung selepas hujan, memang tak lah kan. Maknanya basah dululah kita. Okey. So dari segi menyimpan ni, dari segi menyimpan ni, saya seorang penyimpan emas tegar. Sebab apa? Sebab saya tahu bila dengan emas saya lagi senang untuk menyimpan. Contoh kata tadi, kita nak wajibkan setiap bulan. Contoh tadi kan, orang yang ada gaji 3,000, dia nak simpan at least 10% RM300. Kalau orang yang memang kita ni, kita boleh tengok sekali lah, kita evaluate diri kita. Kita dah bekerja contoh lebih daripada 5 tahun, lebih daripada berapa tahun, tapi simpanan kita untuk dana kecemasan pun kita masih tak ada. So maknanya tuan-tuan cuba tukar cara kepada simpan emas. Simpan emas tu kena cari simpanan emas yang tepat lah. Simpanan yang tepat. Kalau contoh untuk sebagai orang kata sebagai simpanan, sebagai kita nak gunakan sebagai dana kecemasan, maknanya kita nak orang kata dari segi kenaikannya lebih cepat, so kena tahu emas apa yang paling tepat. Emas yang paling tepat adalah dana emas pelaburan lah. Contoh macam ni iaitu emas 999. Emas 99. Bagi saya dah buat sedikit research, sebab tu saya stick kepada emas pelaburan saya, kepada emas public gold. So banyaklah sebabnya. Jadi orang kata dari segi kenaikan tu, dia akan lebih menjaga kita punya nilai harga tu. Nilai harga tersebutlah berbanding dengan kita simpan dalam bentuk emas emas perhiasan, contoh gelang atau rantai, sebab dia akan ada banyak susuk nilai kat situ. So kalau contoh tuan-puan memang dah bekerja lebih daripada 5 tahun, 6 tahun tapi masih tak ada simpanan, even 3 bulan pendapatan, saya sangat sarankan tuan-puan mula simpan dalam bentuk emas pelaburan macam ni. Dan tuan-puan boleh bermula daripada serendah RM100. Boleh mula serendah RM100. Simpan dulu sedikit dan lama-lama bila contoh dah sampai kepada gram yang tuan-puan nak keluarkan, contoh dah sampai lebih daripada 6 gram, dah boleh keluarkan dalam bentuk macam ni lah, satu dinar macam ni, 4.25 gram. So boleh pegang sendiri. Sebabnya kenapa saya kata boleh pegang sendiri, emas yang paling baik adalah emas yang kita pegang sendiri. Cumanya contoh kata kita memang tak ada bajet yang banyak, boleh simpan 100 je satu bulan, boleh simpan 200 je satu bulan, tak cukup lagi 1 gram kan. Kalau contoh hari ni RM261, tak cukup lagi 1 gram. So tak apa, tak ada masalah. Public gold allow, tuan-puan boleh simpan dalam bentuk akaun emas. Contoh 100 dapatlah 0.3 berapa hari ni 0.3831. 0.831 nanti tambah dah 3 bulan dah adalah satu kalau harganya, maknanya kita tengok harga lah. Kalau contoh kata 300, dah dapatlah 1 gram lebih ini kan. So maknanya emas tu akan ada di situ, dan nilai emas tuan-puan masih kekal lah di situ. Jadi senang. Tak perlu nak cukupkan ada RM261 untuk dapat 1 gram, tak perlu. Mulakan dulu, sebab yang penting adalah kita jadikan tabiat untuk menyimpan tu. Sebab memang macam yang saya selalu cakap tadi kan, saya selalu cakap sebelum ni pun cakap, hari ni dah cakap tadi, kehendak kita memang unlimited berbanding dengan kita punya pendapatan yang limited. Jadi kita yang kena kontrol diri kita untuk nak pastikan kita boleh ada simpanan. Simpanan tu kalau orang kata dari segi kalau saya suka dengar cakap orang Pahang kan, bapak punya penting lah. Bukan kata penting, tapi bapak punya penting, sangat penting kan. So kalau tak ada simpanan, siapa yang akan membantu kita? Takkanlah kita nak malukan diri sendiri untuk nak pergi menyimpan. Sebab itulah banyak kes-kes yang orang kata pergi jumpa Long untuk nak kata apa, untuk sebarang keperluan lah. Saya pernah jumpa dengan seorang yang tapi saya pun masa tu tak boleh nak membantu dia lah, saya jumpa seseorang yang pernah cakap dekat saya, nak buka sekolah ni, nak beli baju sekolah anak, untuk nak bayar yuran sekolah anak. Saya rasa saya kena pergi jumpa Long. Saya macam masa tu saya pun maknanya masa tu saya masih orang kata budak-budak lah, tapi maknanya saya baru bekerja masa tu, jadi saya tak boleh nak menyumbang kepada dia. Cuma bila saya dengar dia cakap macam tu, saya
bila sekarang ni, bila kita fikir balik, okey, so maknanya ramai orang yang memang tak ada simpanan. Betul lah yang dikeluarkan laporan daripada bank negara tersebut. So takkanlah kita untuk orang kata kalau dari segi dari segi sebenarnya itu sebenarnya tak perlu pun masuk dalam dana keperluan untuk dana kecemasan, sebab kita memang tahu. Contoh, kita dah ada anak 3 orang yang memang kata bersekolah, jadi memang kita tahu, kita boleh jangka memang setiap tahun anak kita akan perlukan wang untuk beli baju sekolah, tukar baju sekolah, baju seluar, kasut, apa semua, peralatan sekolah lah maknanya, dan juga yuran persekolahan. So memangnya kita dah boleh jangka yang itu. So itu sebenarnya tak boleh nak, bukan tak boleh lah, maknanya tak perlulah sebenarnya masuk dalam kegunaan untuk dana kecemasan. Boleh adakan satu tabung, macam contoh kata kita simpan RM50 satu bulan untuk tabung tersebut. Untuk kata contoh untuk persekolahan anak-anak akhir tahun, RM50 satu bulan, sudah akhir tahun dah ada 600. Kalau kata contoh satu tahun kan 12 bulan, sudah ada 600 kat situ. At least contoh kata tak cukup pun boleh membantu, boleh ambil lah sedikit daripada dana kecemasan untuk nak tampung tak cukupan untuk nak membeli persekolahan anak-anak contoh. So kita yang boleh predik sendirilah apa matlamat kita kewangan yang kita nak ada. Sebabnya macam contoh kata yang sekolah tu berulang kan. So sepatutnya kita kena ambil iktibar lah setiap tahun. Contoh kata setiap tahun contohnya memang tak cukup, jadi kita kena ambil iktibar, mungkin kena kurang lah di mana-mana, ataupun contoh kata kita memang tak boleh nak menyimpan, yang macam saya cakap tadi, orang yang memang nak yang memang tak boleh nak menyimpan kerja dah bertahun-tahun. Kalau istilahnya, kalau saya suka cakap, ayatnya panas tangan lah dengan duit. Sebab memang kita ni biasanya panas tangan dengan duit, sebab emosi kita dengan duit adalah untuk berbelanja, berbanding emosi kita dengan emas contoh macam ni adalah kita nak simpan. Dan ramai mengakuinya. Contoh macam ramai jugalah anak-anak didik saya yang dah mengakui, saya sebelum ni dia kata tak boleh simpan dengan dalam duit, tapi bila simpan dalam emas ni pun alhamdulillah saya dah boleh simpan. Dia dah, maknanya bila dah habis saja, contoh yang sebab dengan Public Gold ni dia ada banyak cara lah. Macam contoh saya cakap tadi, orang yang tak ada bajet yang banyak, satu sebulan boleh tambah daripada dalam akaun emas. Satu lagi cara adalah untuk dapat macam ni, boleh je bayar ansuran. Contoh kalau biasanya adalah 6 kali. Macam contoh dalam maknanya dah bawah RM200 satu bulan, tapi yang itu ada komitmen. Maknanya kena bayar setiap bulan selama 6 bulan lah. Kalau kita tak boleh nak komit, tak boleh gunalah cara tu. Tapi yang saya cakap tadi ni sebab dia boleh komit sebenarnya, cumanya sebab dia kalah dengan emosi semasa dia menyimpan duit, dia tak boleh menyimpan. Tapi bila dia menyimpan dengan emas dan dia komit untuk bayar macam tu, dia dah berjaya. Ada seorang ni dah lebih daripada 3 keping lah macam ni dia dah buat. Maknanya dia dah ada lebih daripada 3,000 lebih lah. Dia dah ada simpanan 3,000 lebih at least. 3,000 lebih. Dan saya percaya lepas ni dia akan tambah lagi lah dia punya simpanan, sebab dia dah tahu dah cara dia macam mana. Saya dah macam kata educate dia. Macam mana dia nak buat sendiri. Dia tak perlu beritahu saya pun. Saya pun tak tahu berapa nilai kekayaan dia. Itu lagi best sebenarnya. Bila kita simpan dalam bentuk duit, tak ada siapa pun yang tahu. Kalau contoh duit kita dalam bank tahu. Tapi kalau contoh yang ini, kita simpan, kita sendiri je yang tahu berapa kita punya nilai kekayaan kita. Kecuali kita pergi ceritalah, aku ada 50 gram. Contoh kan, contoh. So kalau kita cerita, kalau kita tak cerita, memang tak ada siapa yang tahulah. Tapi di sebalik tu, kita kena beritahulah kita punya waris. Kalau contoh kita ada simpan, kita kena beritahu waris kita lah, sebabnya dia tak boleh dikesan lah kalau tiba-tiba kita meninggal. Kalau kita tak beritahu di mana kita simpan, memang masa boleh lesap gitu sajalah kalau kita tak beritahu kan. So ada kes yang dia ada emas yang lebih daripada 1 juta, tapi tiba-tiba macam dah sampai, dia beritahu kepada warisnya di mana emas tersebut. Sehingga kan warisnya pergi bertanyalah kepada Public Gold sama ada macam pemunya ni dia ada jual ke emas dia. Sebab memang tahu dia ada pernah beli, tapi dia tak tahu sama ada kat mana disimpan ataupun dia pernah jual. Tapi Public Gold kata tak, dia tak pernah jual. So maknanya unknown lah di mana. Mungkin dia orang cari, mungkin jumpa, kita tak pastilah kan. Tapi maknanya memang sangat kena beritahu lah. Sebabnya tak ada siapa pun yang tahu di mana kalau kita tak beritahu di mana kita simpan. Sebab benda ni kecil kan. Contoh yang ni kecil je. Ni sebesar duit 10 sen saja ni. 1,000 lebih 1 dinar ni. Yang ini 10 gram 2,700, dalam 2,700 macam tu, 2,600 lebih.
Ini pun kecil saja. Seruas jari saya saja. Seruas jari saya saja. So kecil sangat. So maknanya contoh kekayaan kita ni, kita senang aja kita nak simpan, tak siapa pun yang tahu. So kalau ada apa-apa kecemasan, senang untuk kita nak tukarkan kepada dalam bentuk duit lah sebenarnya. So dia tidaklah orang kata sesukar. Contohnya kalau kita kata saya tak nak dalam bentuk emas, saya nak semua dalam bentuk hartanah. So sebenarnya agak berisikolah kalau kita ada kecemasan yang memerlukan duit yang dalam masa yang cepat. So kita tak boleh nak jual lah kan. Contoh hartanah tu kita agak tak senang lah untuk jual dalam masa terdekat lah untuk kita nak dapatkan pentunai yang segera. Okay, so kita dah habis tadi untuk dana kecemasan. Maknanya kita pencapaian matlamat kewangan kita untuk jangka masa pendek. Jangka masa pendek kita ada 3 layer, iaitu jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. So hari ini kita baru bercerita pasal pencapaian matlamat kewangan kita untuk jangka masa pendek, iaitu lebih kepada penyediaan dana kecemasan. Dana kecemasan tu pula saya recap sedikit kan. Dan jangka kecemasan tu pula kita ada 3 layer, iaitu layer yang pertama untuk kita sediakan 3 bulan pendapatan kita. Yang ini caranya sangat yang terbaik adalah dalam bentuk wang tunai lah. Dalam bentuk wang tunai, contoh dalam tabung haji, ESB, tapi sukarkan pengeluarannya. Sebab kalau kita simpannya dalam akaun biasa, maknanya yang masuk akaun gaji kita, contohnya akaun pendapatan kita, itu senang sikit kita nak tarik sikit, lepas tu tak ada duit tu. So kita sukarkan sedikit pendapatan. Contoh dalam tabung haji pun janganlah di link, ataupun kalau link pun kita boleh tahan untuk nak ambil duit tu, alhamdulillah boleh. So maknanya kalau kita memang jenis yang tak boleh nak tahan diri bila nampak duit 9,000, so jangan link. Maknanya sukarkan pengeluaran tersebut. Okay, so yang pertama, layer pertama 3 bulan pendapatan. Layer yang kedua 3 bulan pendapatan lagi nak mencukupkan kepada 6 bulan kesemuanya sekali. Layer yang kedua ni sangat disuggestkan simpan dalam bentuk emas. Sebabnya dia adalah secair duit juga. Cumanya dia lambat sedikit lah. Contoh kata kita nak pergi jumpa, kita nak jual, kita nak cari orang yang nak beli. Lepas tu kalau kita contoh kita nak pajakkan pun, kita kena pergilah pajak-pajak Arhanu apa semua kan. Okay. So yang layer yang ketiga 6 bulan pendapatan yang ketiga nak mencukupkan kepada 1 tahun pendapatan untuk sebagai komplit dana kecemasan. So yang 6 bulan pendapatan ni pun memang sangat disuggestkan dalam bentuk emas lah. Sebabnya apa? Dia galis emosi. Sangat galis emosi. Sebab tu ramai penyimpan emas saya yang dah berjaya simpan dalam bentuk emas bila dia menyimpan dalam bentuk, tukarkan duitnya untuk dana kecemasan dalam bentuk emas. Okay. So tuan-puan boleh saja search hashtag testimoni penyimpan emas. Tuan-puan akan nampak sangat ramai orang yang dah berjaya. Contoh orang yang dah bekerja bertahun-tahun, bila dia simpan dalam bentuk duit, memang tak ada simpanan, tiba-tiba bila dia dah kenal ilmu emas, dia simpan dalam bentuk emas, dia boleh kahwin tanpa ada ambil loan pun. Boleh kahwin. Belanja kahwin dia boleh settle dengan simpanan emas dia yang masa 1 tahun dia disimpan, dia boleh buat belanja untuk dia kahwin tanpa ada loan. Magicnya bila kita simpan emas. Sebab emosinya bila kita simpan emas ni, emosi kita adalah untuk simpan lagi, berbanding dengan emosi kita bila kita ada duit. Bila kita dapat duit je 3,000, kita tukar, senang menukarkan 3,000 tu, contoh 3,000, kita akan senang menukarkan 3,000 tu kepada dalam bentuk fizikal. Contoh nampak bentuk sofa, nampak bentuk langsir, contoh kan. Kalau lelaki mungkin dia nampak bentuk rim kereta, rim tayar kan, contoh. Okay, so bila contoh dalam bentuk macam ni, 1 dinar ni 1,000, tapi kita tak nampak 1,000 kat sini, so dia selamatlah di sini. Kalau kita nampak pun, kalau kita rasa macam aku nak tahulah berapa dia punya nilai, kalau tak ada kecemasan, kita tak pergi jualnya. Tak adanya kita nak pergi Arhanu untuk nak jual, sebabnya kita nak tukar sport rim kereta yang rim kereta yang lama tu masih elok. Tak ada. So, sebab emosi dia lain, percayalah, sangat lain. Okay. So, tuan-puan nilai balik di mana pencapaian matlamat kewangan tuan-puan untuk penilaian yang jangka masa pendek ni, di mana. So, kalau masih belum capai, muhasabah diri, kita kena buat sesuatu untuk nak tambah baik kita punya kewangan kita sendirilah. Sebab kita tak tahu apa akan bakal berlaku. Lagilah di zaman-zaman COVID ni kan,
sangat senang lah sebarang kecelakaan nak berlaku kan. So kematian pun sangat tinggi. So kita kena bersedia lah, Okey. So itu saja. Kita jumpa lagi di lain sesi. Semoga ada manfaat. Kalau tuan-puan yang masih orang kata perlukan bimbingan saya untuk kata contoh nak tengok dari segi macam mana aku nak boleh nak adakan dana kecemasan contohnya dengan emas ni macam mana, boleh saja hubungi saya untuk saya bantulah tuan-puan untuk nak apa orang kata adakan dana kecemasan. So saya boleh suggest mengikut keperluan poket tuan-puan lah. So saya tak akan suggest mengikut keperluan poket saya. Sebab saya lebih kepada nak menjaga kepentingan penyimpan emas saya. Kalau contoh ada duit yang banyak untuk nak simpan dalam bentuk emas, saya akan tanyalah mana dapat duit tu. So kalau bersesuaian baru boleh tukar dengan emas. Kalau tak bersesuaian, saya akan suggest duit tu tuan-puan pegang saja dalam bentuk duit untuk sebarang keperluan yang mendesak yang kita tak tahu apa berlaku. So saya bukannya sebab saya pernahlah memberi nasihat kepada seorang penyimpan emas saya, sebab dia ada 2,000 sahaja, 2,000 lebih, maknanya cukup untuk dia beli yang 10 gram macam ni. Tapi saya kata duit awak tak sesuai untuk beli macam ni, awak simpan saja sebagai dana kecemasan awak untuk 3 bulan yang pertama tu. So kalau contoh awak nak simpan dalam bentuk emas, simpanlah. Kata contoh ambil yang, sebab saya tahu dia boleh commit, saya suggest dia untuk nak ambil yang contoh kata dia berminat yang 10 gram ni. So saya kata komitlah yang RM270 satu bulan. Jangan keluarkan yang 2,700 tu yang ada untuk yang sebagai dana kecemasan, jangan keluarkan yang tu, sebab itu saja simpanan yang dia ada. Sebab saya tahu dia boleh komit, jadi saya suggestkan dia untuk beli yang bayaran masa tu ada promosi, bayaran 10 gram bayar 10 kali dalam RM270 macam tu. So saya akan suggest ikut kepada tuan-puan punya kewangan lah. So saya tidak melihat kepada saya punya benefit, tak ada. So sebab saya nak membantu orang ramai ada simpanan yang lebih baik lah dengan emas ni. Okay, so kita jumpa lagi. Semoga ada manfaat dan dan ada kebaikan lah daripada sharing saya ni. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.